Okey, jadi pagi ni siapa nak bentang dulu? Kita boleh tengok satu persatu lah. Yang lain pun boleh tengok sama ada yang dah dibuat tu sama ke tak, ataupun ada perbezaan ke. Siapa yang dah ready dulu? Laka dah ready ke? Belum? Pempelis dah ready? Kampung Penang? Kalau ikut list nama ni Pulau Pinang letak dulu. Pulau Pinang. Untuk Georgetown, saya baca untuk Georgetown dululah. Kita ada 72 skim yang perlu diperbetulkan lah. So antara yang perlu diperbetulkan, yang untuk tindakan yang diambil ni, kami perlu samakan nama skim ni di antara input form dengan Prism. So yang mana perlu disamakan tu, macam kita tahu Cik Dahlia dah bagi kat kita input form. So kami dah betulkan yang di input form yang samakan. Macam di Fairview Resident kan, di Prism Fairview Resident Pangsapuri. So kami dah samakan di output form lah. Okay, untuk yang menjadi persoalannya sekarang, untuk yang mana yang tak terjual sama ni, macam Golden Triangle tu, stage apa semua dah okey kan. Yang 35 output form 36 ni mungkin terkurang isi satu kan kat Prism. So yang ni kami sedang tunggu feedback daripada pemaju lah untuk borang BQ4. So once diorang dah hantar nanti untuk Q4, kami akan pelan-pelan betulkan lah. Okay, untuk progres seterusnya yang menjadi masalah yang macam Mai tanya KH hari tu, yang NA ni, NA dengan complete ni kan, macam KH tulis kat sini menjalankan OE untuk memasukkan tarikh K dan perbetulkan jumlah tidak terjual di output form kan. Okay, yang jumlah tak terjual ni tak ada masalah lah. Cuma yang tarikh ni bila Mai masuk dekat Prism, check yang dekat progress dia punya KLM tu dah ada. Cuma tak tahu macam mana nak betulkan yang di stage tarikh ni. Cuba dua residensi ni. Okay, copy dua residensi ni. Copy nama dia ni. Kalau laptop ni tak dengar. Kejap Sekejap, bila kat laptop ni jadi tak dengar. Sat KH lah. Ni, yang sini. Kat Puan Zaki ada ni kan. Kak Amai tak dengar suara KH. Dengar tak? Hello? Boleh? KH punya okey, tapi laptop saya ni Sat, saya adjust Sat. Oh, tak payah buka ni. Sekejap dah okey dah. Dah okey dah tu. Dengar KH punya suara. Dengar kat Puan Zaki ha. Macam ni KH? Okey, buka dekat ERS ad hoc. Nama ni, dua residensi ni. Sat. Macam mana? Pergi kat dua residensi. Okey, dua Prism. Pergi kat ERS. ERS. Buka lah. Tak boleh, kau kena buka kat sini. Prism. Buka kat ni, dekat komputer awak ni. Saya nak buka kat sini. Okey, kau dengar kat sini. Saya kau mute sini. Kau mute sini sekejap kita ni. Zal kuat-kuat kat situ. Okey, dua residensi, okey. Copy nama tu. Pasal apa sini tak dengar? Kak Amai tak dengar Kek cakap? Atau kena sharing kat tempat Zal kan? Pakai tu. Buka je dulu. Buka je ni. Bateri nak habis tu. Kenapa bateri nak habis tu? Kak Amai tutup. Bateri tak ada. Tak apa sharing dekat tu. Buka sini. Sharing kat mana? Tak line semua kau situ. Cucuk bawah. Sorry ya semua. Saat ada masalah teknikal sikit. Tapi ada screen. Bunyi bising. Betul, bising. Masih.
Boleh, tapi kena tutup itu. Tutup sini. Tutup mic. Mana dia punya tu? Saya tak pilih pun dia punya foto ni. Buka adik lagi. Oh tak ada di sini. Dah buka belum ni? Kena buka dulu yang Excel dulu. Excel dulu. Excel dulu. Okey, nampak dah kan? Nampak. Tak kena buka dekat sini. Dekat Excel. Suara KH? Tak, yang tutup. Suara KH tak dengar. Nampak. Tutup situ. Tutup mic. Tutup semua volume. Tutup volume, tutup mic semua. Buka speaker. Kalau dia sangkut kat sini. Okey, dua residensi tadi kan? Okey. So, NA ni, dia punya ni, so persoalan dia macam mana saya nak check, KH? Pergi kat yang reset dah. Ya, reset dah. EMS. Prism Prism. Dah masuk tadi. Nampak dalam Hani punya keluar kan? Guna KNN punya ke? Ya. KNN punya password kan? KNN Pulau Pinang kan? Tekan butang hide tu, tekan hide. Okay. Game modules. Yeah, ad hoc. Dua. Copy, paste ya? Paste je lah. Kan tadi dah copy, paste je. Oh, hak lama skim tadi. Mana dah tadi? Dekat Excel. Generate tu lah. Ya. Minta maaf ya kawan-kawan lain, ada gangguan sikit. Okey ya. Rancak.
Okey. Awak duk keluar ni. Okey. Enable. Okey. Hmm. Oh, Masuk dia. tapi kenapa dekat inquiry dia dah ada tarikh? Dekat sekarang ni kenapa dia jadi macam ni? Sebab dia buat terbalik tau. Dia buat CCC dulu. Dia buat borang M dulu. Lepas tu baru masuk borang K, borang L. Okey. So Maknanya sekarang di dia peringkat tak boleh- kami. Okey, tindakan yang sewajarnya untuk kami. Kejap saya nak tengok balik dekat dekat inquiry keluar macam mana? Inquiry Cuba tengok kat inquiry. Gini balik dia. Buka ni browser lain. Pakai Mozilla ke apa tu. Oh browser lain pula. Ni Sebab saya tahu kalau dia jadi macam tu, sebab kita buat skim tu terbalik. Kita buat daripada M dulu. Mungkin masa 2 tu kita lambat capture ke apa lepas tu kita masukkan M terus. Sebab tu kalau saya kata, kalau lambat sekalipun, jangan buat daripada M terus. Buat Oh daripada lama K ni. terus. Dulu. Buat daripada K dulu, lepas tu buat kat L, lepas tu buat M. Kalau tak nanti, kalau buat dia terus pergi M, awak buat borang B, dia ada masalah sini lah. Sekejap ya. Lepas tu dia punya ni, sama ada, saya pun tak sure lah, sama ada OE tu boleh terbantu ke tak. Sebab saya tengok, Itulah. kalau dah buat OE tak jadi, kena buat daripada awal lah pula. Maksudnya kena delete tu balik. Tu yang saya tak nak tu. Sama ada kita kena delete balik ataupun kita kena paksa dia masuk daripada database. Kena isi kat dalam database tu. Okey, saya pergi dekat property tadi kan. Building plan ada. Commencement work tu ada. Ni semua ada. Dia ada tu sebab yang- mungkin dia dimasuk guna OE ni. Kenapa dia itu yang bila macam semua yang NA tu saya dah semak kat inquiry semua ada. Bila dia pergi situ tak ada tu yang saya blur saya nak buat. Cuba kita tengok kalau kita buat OE dekat mana je dia buat. Cuba tengok. Saya buka ikut blog Kesh, semua ada. Cuba buka dekat Kesh tengok blog B pun ada ni kan. Kalau kat sini ada, kalau ikutkan memang kita masukkan secara jalan yang lurus lah kan? Tak juga. Cuba dekat property maintenance. Macam mana? Cuba dekat ni, dekat OE. Cuba buka OE. Property maintenance. Cuba cari skill. OE sorry. OE. Bagus Hasan. Sebab saya takut ada unit yang dia tak masuk dia punya ni. Revise Revise. Nak pergi dekat property. Dia pergi ke tak dekat ni tu? Dekat unit tu. Belum. Kita tengok kat unit. Dia klik kat unit. Tekan unit ke? Tak masuk ni. Building usage tu masih ni lagi. Building usage tu masih kosong lagi. Sebab ni lah maksudnya. Maksudnya kena buat OE satu unit balik lah. Tak perlu rasa sekejap. Pergi tengok dekat ni. Pergi tengok kat property tu balik. Berklik kat property. Property. Ke back. Pergi back. Back dia mana? Back ni je? Bawah tu. Kan ada back tu. Oh ni back ni. Okay, kat bawah sekali tu. Bawah sekali ada tak ni? Update all unit. Back tu. Tak ada. Back lagi. Update all building info boleh. Blok satu. Tak boleh tak. Tak previous Tu update all properties. Bawah tu. Oh. Tak sekali kan property balik. Property balik. Ni. Cuba. Oh dia masukkan semua ni balik.
macam tarikh. Bukan. Kalau macam ni dia keluar macam ni Kak Ish. Kejap tengok saja. Slow. Keluar okey, birding plan. Cuba update yang ni. Semua pakai ni. Dapat ke tak? Nanti Update awak buat, nanti awak buat kat sini kan. Awak ambil tarikh yang betul tadi tu. Cuba update kat sini. Ambil tarikh tadi Betul tadi. Tadi tarikh yang kita tengok kat inquiry tadi Betul. Satu desa. Birding plan 19/11 2013. Commencement of ni 17/9/2015. Void Cuba date tengok update all building info. boleh kot kan. Untuk semua sekali. Awak jalan sekali. Okey. Dan ni buat sekaligus. Perfect. Nanti buat. Nanti buat. Semak je ni, saya tak nak tengok ini. Structure type. So nanti awak update yang dua-dua tu, tarikh tu dengan maklumat ni. Nanti mungkin dia hilang lah NA tu. Okay. Okey. Tak apa, yang tu saya cuba. Building you say betul ke flat? Sat. Sorry tadi. Ni apa Kondo. ni? Residency ni apa? Dia punya apa? Sekejap. Property. Medium cost flat dengan low medium cost flat. Betul lah. Okey, tak apa. Saya nampak dah yang kita boleh perbetul DNA. Saya back balik pada yang tadi kita punya ni tadi kan. Okay. So sekarang Okey. ni apa yang dah dibuat ni jap. Jalan kat OP, masukkan tarikh K, tentukan jumlah tidak dijual, upload form. NA ni dah faham lah kan? Dah settle. Okey, cuma saya nak tanya yang misalkan untuk Botani Bay resident kan, dia ada prism je dekat input form kita tak masukkan. Okey, setahu saya lah macam bila kita masukkan dalam input form tu yang dah launching dan dengan yang dah lancar kan KH? Pergi dekat ni, pergi buka Botani Bay resident dekat ARS ad hoc. Dekat ad hoc juga. Satu Botani Bay ni kan. Cari situ. Sekejap saya tak copy tadi. Copy nama. Kami tak masukkan dalam input form disebabkan scheme tu tak launch apa semua lagi. Tak tahu kenapa dia boleh ada dalam prism. Sekejap ya. Mungkin dulu saya tersalah hantar borang kot. Lepas tu kita terus buat macam semua unsol. Generate kan? Kenapa dia tak ni? Dah keluar dah. Okey. Botani Bay kan? Okey. Kondo. Ini pun tak masuk lagi tak ada. Tapi dia dah launch. Macam mana buat? Kenapa dia no? Kenapa tarikh dia tak ada? Dia belum masuk. Tarikh KLM dia macam mana tak ada? Ni skim ni tahun bila sebenarnya? Botani Bay ni. Lama dah. Dia macam tak buat apa lagi. Dia tak siap-siap lah. Tak buat, tak bina apa lagi. Cuma K je. Kalau macam tu tanyalah developer tu. Kalau tak jadi buat, keluarkan je lah skim ni. Delete dah dari reason. So di untuk samakan di input form, that's why dalam input form pun kami tak masukkan lagi lah. Kalau tak ada So kalau form, keluarkan lah skim tu dari reason. Okay. Kalau kata developer pun dah tak jumpa, dah tutup ke apa, dah bungkus ke kan. Kalau nak delete projek tu, boleh lah delete. Tapi simpan lah maklumat tu. Nanti kita orang tanya lah mana pergi hilang skim ni kan. Okey, cuma saya ada satu soalan. Untuk input form, kita hanya masukkan skim-skim yang dah dilancar. Kan? Betul tak? Betul. Walaupun dia tak bina ke apa ke, kita tak boleh masuk lagi kan? Dia macam ni. Dia ada dua kaedah pasal nak masuk kan ni kan. Yang pertama, kalau dia lancar, kalau dia tak dilancar, katakan dia tak dilancar, tetapi dia dah ada terjual satu unit. Kita ambil unit yang pertama terjual itu sebagai tarikh lancar. Okey, yang satu lagi dia dilancar. Tapi tak terjual.
Kan? Dia lancar, dia dah buat official launch lah kan. Tapi tak terjual. Itu kita kena masukkan. Okay? Sebab dia dah dilancar secara rasmi. Okey. Itu perbezaan dia. So kalau katakan dia dah buat dah bangunan tapi belum lancar, itu kita tak masukkan lagi. Okay, contoh yang ni kan, plot A residential kan, under construction. Dalam input form kita masukkan. Tapi dalam Prism kita tak hantar borang B apa semua lagi sebab dia tak ada jual lagi. Tak dijual. Tak jual apa lagi lah. Tapi dalam ni Betul, saya sebenarnya kalau dia dah under construction, jarang developer tak nak jual. dia kat sini KH ada macam satu skim dekat depan highway tu kan. Dia pun nak buat bagi siap dulu bangunan tu baru dia pun nak jual. Okay, kalau macam tu. Dia tulis dalam borang B tu lah. Cuba cari plot ni dekat dalam area Sarah Hall je. Plot A dalam Prism. Mana tadi Kan. Area Sarah Hall. Oh, ad hoc juga Sekarang saya tengok kat ad hoc je. Oh, okey. Oh, kita lebih senang tengok ad hoc sekarang. Kat ad hoc je, tak payah buka kat situ. Saya dah mudahkan lah. Okey. Dia okey sih, KLM. Macam ni tak apalah. Kalau ni tulis catatan lah, belum dilancarkan lah. Dalam input form. Okey. Dia dekat sini. Dekat sini. Dah buat dah. Dah buat dah, tapi nanti kami akan ni lah. Ambil kat situ, telah disemak dan belum dilancarkan. Okey. So yang pembetul nama, cuma yang answer ni kami akan semak balik tadi. Sama, boleh tengok balik dekat Area Sarah Hall. Betul ke tak dia dah ubah nama. Okey. Nanti saya akan ni balik. Tengok sekarang. Tapi yang pembetul nama ni kebanyakannya kami perbetulkan di input form. Sebab yang dalam Prism tu betul kami dah ikut yang pemaju punya. Kalau tu form betul okey. Kami semua perbetulkan di input form sebab yang dalam Prism ni saya dah semak yang memang betul ikut nama pemaju lah. Okey. Satu lagi persoalan. Sekejap ya. NA under construction ni. Macam yang ni. Dia macam dah buat under construction tapi dia terus terbengkalai sebab pemaju dia dah tukar. Dia pun nak jual pada pemaju lain. Lepas tu terus macam terbengkalai lah. Dia dah jual macam separuh kan. Dia dah keluar surat terbengkalai belum? Projek tu memang terbengkalai dekat town tu. Yelah, dia dah keluar surat terbengkalai dia ke? Ada KPKT keluar surat terbengkalai ke tak? Tak ada lagi. Kena check balik dengan dia orang Sebab kami hantar surat tu dia sendiri jawab. NA? Yang dua ni kenapa? Nama-nama NA dan NA ni. Cuba tengok dekat The Rice Miller. Tengok kat Sarah. Dia dah Miller. Okey, The Rice Miller. Coding plan ni kenapa dia jadi NA ni? Itulah, ada lompat juga ni. Dia buat L terus ni. Okey. Saya faham dah. Okey, saya nampak dah yang ni. Nanti kami akan perbetulkan lah. Okey. Yang lain. Boleh nota kat The Rice Miller. Tulis sekarang, nanti lupa. Okay kan tadi kan? Okay, tak ada. So far yang dah sama ni saya dah ni lah. Kami dah letak satu sheet lah. Memang semua dah okey semua kan. So untuk tindakan Georgetown semua berapa lagi? Ada 72 lagi. 72 yang dah buat 35 lah. Yang dah perbuat ni semua yang kami perbetulkan dalam nama skim yang samakan Prism versus output form ni kami betulkan di input form lah. So sekarang progress kami tunggu feedback daripada pemaju untuk borang B untuk samakan. Tak boleh tunggu Q4 tau. Q4 dah kena betul lah. Tapi macam kami dah call lah, ada duk call lah.
Tapi kalau tu kena submit dia macam Q4 juga kan, nak isi borang-borang Q4 lah kan. Ya. Q4 lah. So ada dah yang macam dah bagi feedback lah. Tunggu isi kan. Okay. Ada juga yang ni, Yang dah sama ada berapa skim? Yang dah sama. Berapa skim? Dah sama banyak juga. 1, 2, 3. Alah tak kira lah pula. Okay, nanti awak kira kan. Tengok overall pulau tu ada apa dalam tu? Sheet apa tu? Macam mana? Overall pulau. Overall pulau. Apa ni? File. Oh, ni semualah. Yang ni overall pulau. Okay. Saya dah letak tepi lah yang mana sama. Lepas tu yang tu. Dia buat macam ni. Awak buat satu sheet baru. Satu. Sheet baru. Awak buat kesimpulan satu lah. Summary dia. Tambah sheet baru. Tambah sheet baru. Ni sheet ni dia kosong. Saya Sam. Nak buka sheet baru berapa tu? Okey. Lepas tu. Okay, lepas tu letak satu kolom. Tulis kat situ jumlah skim jumlah skim yang belum yang belum disemak. Okey, sebelah lagi jumlah skim satu tak, sebelah B tulis kat B. Tulis kat kolom B. Kolom B. Jumlah skim yang telah disemak. Yang telah disemak. Telah disemak. Okey, jumlah skim yang telah diperbetulkan. C ya. Yang telah diperbetulkan. Okey. So yang jumlah yang telah diperbetulkan ni nanti awak letaklah jumlah yang dah sama tu. Okey. Yang telah disemak ni yang saya dalam tindakan ni. Yang dalam tindakan ni telah semak lah. Okey, yang belum disemak, yang belum buat apa-apa lagi lah. Yang semak pun belum, apa pun belum kan. Yang belum disemak tu. Tapi saya dah ada progress lah kan macam yang tu. Okey. Tunggu yang macam kita tunggu feedback daripada borang B pemaju ni letak. Yang hijau-hijau tu apa? Yang hijau-hijau. Mana? Yang hijau. Yang hijau ni saya perbetulkan nama skim pada output form. Yang ni semua saya dah buat. Yang hijau ni ada settle. Kalau dah buat pindahlah pada saya pindahkan yang dah sama pindah ke dah sama. Okey. Cuma tindakan ni biar jelah nama tu macam tu. Okey. Yang ni KNN saya dah semak lah, saya dah tunjuk kat dia lah. Okey. Kalau dah settle, hantar yang ni kat saya nanti. Okey. Yang ni untuk apa ni? Barat daya je ke semua sekali? Semua. Untuk pulau saya dah sekali, timur laut dengan barat daya. Sekali lah. Okey. Okey, jadi kirakan semua tu hantar kat saya. Okey. Tapi gabung untuk Penang lah. Pulau ni seberang. Seberang sekali. Okey. Minggu lepas kami dah bagi pada KNN lah. Nanti KNN tunggu progres terusnya. Hantar kat saya. Kami pelan-pelan ajar KNN kami lah KH. Janji KNN tengok. Maksud apa ni Cik KH? Ya saya. Siapa ni? Nanti saya Zakiah ni. Zakiah ya. Okey, kalau untuk pelaporan yang progres tu Zakiah akan bagi untuk dua-dua ni lah. Maksudnya seberang dengan pulau Zakiah asingkan lah. Seberang satu sheet je, tak payah asing. Satu sheet tapi akan nak pecah tak pulau dengan seberang? Pecah lah, pulau satu. Kena pecah lah kan? Okey, nanti akan bagi sheet macam ni lah. Yang tambahlah satu lagi kolom ni Mai. Kat belah A tu tambah satu kolom. Tambah insert kolom. Dekat A? Sebelum letaklah nama daerah tu. Okey. So Pulau Pinang. Nama negeri sekali satu. Negeri. Satu lagi sheet. Daerah tu jadi 5. Sebelah daerah. Daerah kan jadi 5 Cik KH. 5. Boleh lah. Betul. Kan sebab seberang 3, sini 2. Okay. So setakat ni saya faham lah. So, sebelum ni memang persoalan saya untuk NA tu je lah kan. Saya duk kacau KS selalu kan. Dengan saya confuse saya nak masuk. Saya ni pun sibuk sangat.
daripada Tak apa, tak apa. awal bulan sebelum. Saya duduk tu, rupanya saya baru nampak kena check kat EIR ad hoc tu lah kan. Kalau nampak kat inquiry sebab nampak cantik kan. Dia ada betul. semua. Tu yang saya kata pergi inquiry semua ada. Tapi bila dekat situ dia tak. Sebab tu saya kata jangan, kalau dia ada masih ada borang B, jangan dilompat-lompat. Jangan dilompat-lompat buat skim tu. Kalau tak Ni dulu ni semua projek lama-lama ni yang macam ada pending sikit-sikit tak habis jual kan. okey dah. Okay. So untuk Penang okey dah kot? Minum okey lah. Alright. Nanti seberang macam mana? Seberang macam ni juga ke? Seberang ni juga kan. Rasnya macam ni. Seberang perai, dia orang kami pecah ikut 3 orang lah. Dia buat seorang buat satu daerah. Jadi untuk dalam tindakan tu dia kami dah nak ikut format yang sama dengan Georgetown lah. So nanti saya akan suruh follow macam tu lah. Okey, hantar sekali kat saya lah. Okey. Hari ni Sebab ada progress tu dah ada, seberang perai pun memang dah buat. Cumanya saya tak dia punya format tu tak sama lagi. Nanti saya bagi samakan balik, saya tengoklah berapa progress dia. Samakan format, lepas tu hantar kat saya. Okey. Hari ni atau esok lah. Kalau kata ada persoalan yang daripada seberang perai, saya tengok ke Andy kalau ada apa. Boleh. Rasa ada tak? Sina ada? Ada apa-apa soalan ke? Ras ke Stu ke sebab dia pun pecah buat seorang satu. Ada sekejap ya. Kak Ras tune lah Kak Ras. Siapa yang ada persoalan tanya sekarang. Saya buanglah sharing saya ni. Ras nak sharing ya Ras? Tak, kami ada soalan. Soalan. Cepat. Memang tak ada. Apa soalan? Sekejap tau. Bukan ni. Kani nak buang share saya ni. Ni kita orang ada soalan ni. Okey. Tanya tu, tak apa. Ya, Stu tanya Stu. Ni Suhaila. Nak tanya ni. Sebabnya tak payah. Kita orang tak faham untuk cleaning data ni. Cleaning data yang kita nak tengok dekat mana? Dah cleaning data baru nak tengok kat mana? Macam mana? Tak, bukan. Hot tu dekat info form yang tengah duduk macam mana? Orang akan tanya saya benda ni dah lama dah saya buat ni. Baru hari nak tanya. Macam mana nak jawab? Saya tengok Georgetown elok je buat ni, macam mana seberang tak boleh buat? Alas. Hello. Hello, dengar ke tak? Kak Ras sampai mana weh? Dengar, tak seberang perai tengah ni kot. Sekejap.
Hello. Hello. Ni nak tanya cleaning data yang kita kena buat ni nak kena compare dengan senarai skim yang ada dekat input form manual borang B ke ataupun dengan senarai skim yang ada di master list? Dua-dua lah sebenarnya. Dua-dua lah, maksudnya kita kena cleaning untuk stok sekali lah. Betul. Okey. Saya nak faham yang tu. Tapi kalau dalam stok tu sebab yang list ambil daripada IRS ad hoc tu ada dua-dua, ada stok, ada status. Betul. Tapi kalau dalam stok tu dia ada yang IRS ad hoc tu dia mungkin ada lebihan berbanding dengan upload form. Sebab upload form dia kita hanya ambil dia, bila kita tapis tu kita hanya ambil yang 5 tak terjual. Kan? Kalau kita ambil 5 yang tak terjual, jadi makna yang dah terjual tu tak ada dalam list tu. Dia hanya ada dalam list stok. Okey, faham tak? Kalau yang macam kan kalau dalam stok kan dia ada skim yang kampung-kampung apa semua tu, yang tu pun yang tu kita kena bawa keluar ke apa? Kita get in macam mana yang tu? Kita get in satu unit ke apa? Selalu kita akan get in satu unit lah. Jadi banyak lah, banyak. Itu berapa semua jumlah dia tu? Dia banyak sangat. Sebab kalau macam area Seberang Perai ni memang banyak lah kampung-kampung tu. Berderet-deret. Dah kira dah, berapa banyak? Sekejap saya tunjuk. Banyak sangat. Banyak sangat. Cik Abis tunjuk yang contoh yang apa Su buat SPS tu. Sekejap SPS. Check ke window. Ada dia tulis tindakan yang perlu ambil tu. Window lah tu. Alamak. Tak tunjuk yang master list tu pun tak apalah sebab ada kampung-kampung. Dia kena buka Satu macam tu untuk SPT tu. SPT kan. Ya Allah, nak tanya pun satu hal. Jangan buka yang kat file kawalan tu. File kawalan ni. Okey. Filter yang kampung saja. Kampung dengan jalan. So, lebih tunjuk ini so. Aku tunjuk ini. Kan ada kampung-kampung. Nak kena tengok sini. Nak share ni, cara nak share dia tu kan. Buka. Cik KH. Dia yang macam ni jalan besar, jalan Bukit Minyak ni pun sama. Dia ni hak lama-lama ni. Dengan kampung macam ni Cik KH. Tu lah kami duk confuse tu yang ni nak kira macam mana ni. Ni ada berapa unit ni? Ni kat prison wujud ni. Ini dalam mana ni? Ni dalam prison ni. Dalam prison. Dekat apa ad hoc tu lah. Dekat ad hoc. So jumlah dia ada keluar kat mana? Dia keluar null lah. Ni Tari lancar dia null lah. Yelah kampung-kampung rasanya diorang masa dulu punya prison diorang masuk kan ni. Kan dia punya ni. Yang ni awak buat bug update dia semua solve boleh? Buat bug update semua soul. Kampung-kampung tu. Kampung-kampung. Kenapa ada dalam borang B dan jari tak ada. Borang B. Boleh. Dah sebab dah. Awak letak satu harga je tak apa. Tapi tarikh letak lama-lama lah. Tahun 2000 ke 2021, 2002 ke. Jangan letak terkini lah. Letak tahun lama-lama. Letak. Lepas tu letak harga jual sama je. 100,000 ke 150 ke. Asal terjual je. Semua kena clearkan lah kampung-kampung tu Cik Kish. Semua kena clearkan. Saya adalah buat. Saya takut nanti kalau kita tak clearkan, nanti dia masuk ke dalam bilangan tak terjual. Tak kena clearkan lah nanti. Kiranya Cik Kish kita kena buat cleaning untuk kesemuanya lah. Bukannya berdasarkan apa input form yang kita dah hantar setiap queue tu. Semua. Semua betul lah tu. Semua sekali lah. Cik Kish, kami tak sempat nak totalkan lagi berapa yang kami nak kena perbetulkan sebab kami dalam proses lagi. Okey. Yang Jostan buat tu dah betul. So
So awak kena buat ikut Georgetown punya. Bagi Ikut update Georgetown, ya? saya bagi dalam minggu depan lah. Kena hantar format tu. KPN ni saya bagi minggu depan lah sampai hari Selasa. So awak ada masa berapa hari lagi. Sebab saya dah lama dah bagi benda ni kat awak. So kalau Kami dah buat juga sebenarnya. Sekejap nak tunjuk mana SPU. tapi Tu tunjuk yang SPS tu buat tu. Kami dah buat sebenarnya Cik KH, bukan SPU. Sebenarnya yang buat banyak tu SPU. Tapi tak ikut format sama macam Penang. Itu yang Kami dah buat dah sekejap. terpaksa tukar plot format buat semula nak ikut macam yang Georgetown punya kan. Jadi ambil masa balik kalau lah. dah buat rasa tak lama lah nak tukar format. SPU Sekejap saya tunjuk apa yang kami dah buat. Alamak. Rasa yang saya buat untuk Q1, Q2 lagi sama juga kan kaedah dia. Sini dulu lah. Saya punya format pun sama ni, tak ada ubah-ubah. Kan tak ada bunyi. Ni boleh lah. Ni. Dah masak. Ni yang dah buat. Sekejap pun dah ada delete skim kan. Saya pun dah ada. Kami pun dah ada dah Minggu lepas hantar. ada beberapa email yang saya hantar ke helpdesk untuk delete, untuk Kalau dah hantar ke address, minta letak delete, letaklah tindakan tu di delete. tapi saya Macam ni kan, dia sama-sama ni dia perbetulkan ke macam mana dia jadi sama? Dia dah sama. yang ni memang sama, yang memang sedia ada, sedia ada memang sama dah, tak Kalau sudah ada perlu sama tu, ubah apa-apa lah. Semua yang mana yang ada kat bawah, ada yang saya letak tarikh lah tu macam yang tindakan yang lain apa yang dah diambil? Selain daripada yang sama. Ada. Sekat ni je. ada dekat belakang ni, ada kot yang ayat lain-lain. Sekejap. Macam yang ada nal-nal tu. Ada yang telah ambil tindakan pada yang telah ambil tindakan pada 24 hari bulan 11, lepas tu semua maksudnya saya dah email pada pada helpdesk dah lah. Okey. Saya note kat tepi macam tu, tapi saya tak sama format dia macam Format tak sama. Georgetown, saya buat satu sheet saja. Lepas tu nama Tapi tak adalah format yang telah ambil tindakan. Sekarang tengah nak bagi sama macam macam nama Georgetown. skim yang berbeza tu tak ada ke dekat ni? Dekat Macam mana Cik KH? nama skim tu tak sama tu, dekat Prism lain, dekat apa form lain. Dah ada betul juga ke? Ada ke masalah yang sama? Macam ni, yang colour pink ni, yang warnakan colour pink ni. Ada tak juga sama. yang unit tak sama, ada juga Cik KH. Nama tak sama pun ada. Okey. Yang macam ni. Ada unit tak sama, tak tally. Kena maklumkanlah telah unit tidak sama, telah diperbetulkan pada bila-bila kan tarikh tu. Kalau nama skim tak sama, yang macam saya nak kena tukar dalam Prism, memang saya kena email helpdesk juga kalau untuk tukar nama skim. Bukan nama skim, kena bagi email ke address. So kalau katakan Nama sikit tak perlu. kena tukar, kena hantar address lah. Betul lah tu. Ada sana. Bukan semak, tukar unit yang betul. Macam ni dia telah disemak tapi belum dibuat tindakan lah. Kan? Yang colour pink tu semua yang tak sama. Ada juga yang saya dah email untuk tukar daerah, ada yang tersalah daerah, sepatutnya SPU jadi SPS, jadi SPT. Ada yang saya dah ada email dah pada helpdesk. Okey lah, alright. Cuma- nanti combine lah bilangan. Cuma satu sikit je lah. Format kami tak sama. Bukannya kami buat Cik KH. Taklah, saya terkejut lah tadi awak tanya. Bukan, kami dah buat. Cuma Warna format designer kami buat. tak sama. Tak apalah. Okey lah. Tiga daerah dah buat Cik KH. Cuma nak perbetul balik. Ikut format. Okey. Tak apalah. Okey lah yang tu. Maknanya dah dibuat lah. Bukannya tak. Ya. Tak sama format je. Nak buat betul. Alright. Okey, nanti bagi kat NN hantar kat saya. Boleh insyaAllah. Dia dah bagi dah, cuma nak sama format. Cuma saya nak tanya Cik KH, Ya. kalau contoh dalam Prism kan,
Dalam Prism contohnya contoh ada tulis perumahan Kampung Aminah. Kampung tu dia KG je kan. Tapi dekat output form dia tulis perumahan kampung tu ejaan penuh. So perlukah kita buat pembetulan bagi sama KG dengan kampung tu? Perlulah So maksudnya kena kalau nak mudah ikut dalam output form ikut Prism. Ikut Prism. Mana kata kalau lebih kurang tu kita ikut Prism lah. Semua dia kena sama semua. Jadi senang kita nak cari. Kalau Titik pun sama kan? Titik semua sama. Kalau titik je KH. Semua sama, kena buat sama semua. Sebab ada satu tu dia tulis BM dengan B titik M je. Sebab nanti kalau awak nak sort Pair. dia, kalau nak pair dia senang. Dekat menu daripada Dia dot pun huruf besar huruf kecil pun dia sensitif. So baik. Dia isu tu je, huruf besar huruf kecil tak sama. Betul. Kami betulkan kat input form je. Yang dekat apa nama? Yang dekat output form tu kena ni. Macam ni kalau Tapi kadang-kadang ada juga yang typo Terkali huruf lah. Kalau perasan ni Kampung jadi ujung dia G dulu baru N. Okey lah. macam tu Taman Sri Emas dalam kurungan 1. Tapi yang dekat Prism tak ada kurungan macam tu. Jadi kita lepas ni kita ambil pendekatan kita buang lah. Kita ikut Prism lah sebab yang benda yang sama je satu kan. Okey. Boleh macam tu Senang sebab nak buang kat Prism susah. Kan? Ubah kat Prism susah, ubah kat dalam output form senang. So maksudnya HQ pun okey lah kalau kita buat macam tu. Okey. Kita tak buat. Cuma takut Okey, alright. kita salah beri. Okey, so kita pergi ke mana pula? Siapa lagi nak present? Boleh tuan. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Naim KNN Perlis, orang baru juga ni tuan. Okey, silakan. Okey, No worries. akan Boleh share ya? Okey, Perlis ni tuan kita ada lebih kurang 35 skim lah yang perlu diperbetulkan lah. Okey, baik. Kebanyakan yang lebihan di Prism. Lebihan di Prism, terlebih key in Ya. apa? Bila kita tengok kebanyakan tuan dia tak update. Kadang-kadang yang banyak yang skim lama yang apa tu sepatutnya jualan dah habis tapi masih ada di Prism lah. Okey, alright. Dan ada baki lagi tu yang tindakan kita yang perlu juga penambahan di output form lah. Kadang dia tak laku di output form tu kita tak buat tak terjual, tapi di Prism tu masih betul lah, data di Prism betul. Prism betul. Okey. Dan kita masih dalam tindakan lah tuan. Saya tengok ni macam banyak skim di Prism tapi tak ada dalam output form, macam mana? Itulah dia macam berbelas skim lah, dia banyakkan yang skim lama tuan. So maknanya dia masih tak terjual ke masih dah habis jual lah? Ada yang dah terjual. Okey. Kebanyakan kita tak update lah sini. Oh. Saya pun bulan 8 baru ni baru ambil alih tuan. Tak apa. Yang penting orang lama tu tak ambil tindakan ke? Yang ni saya pun sebab ada juga yang 2 projek terbengkalai. Tak. Saya nak tanya yang ni tu. Yang ni, yang masih dalam ni perlu dia kata dalam Prism tak update kan? Dah di-update ke belum sekarang? Sebelum Sebahagian baru di-update. Belum sepenuhnya lagi lah dalam tindakan. So yang mana yang dah diambil tindakan? Yang dah diperbetul ada berapa skim? Apa tu Puan Atikah tolong ni.
Atikah berapa lama dah kat sini? Atikah lama dah kan? Atikah lama dah. Ha. Atikah tunjuk kat saya berapa yang ni? Berapa yang dah betul daripada jumlah tu semua. Berapa tindakan dah diambil, berapa yang dah betul. Atikah ni. Sebab saya polis, saya tak expect lama sangat lah. Polis tak banyak sangat kan. Kat bawah tu yang dia completed tu. Tuan ni tanya. Ha, okay. Yang ni semua memang tak ada pair dalam perform Dia hanya ada prison. Yang ini yang dah complete, kita baru buat sikit ni, memang baki-baki je lah. Okay, yang ni semua dah betul lah. Maknanya dah sama lah. So daripada yang 35 ni ada 15 skim yang lama, yang dia bawah tahun 2015 macam tu lah. Tahun 2015 maknanya sebelum lah 2015. Jadi kita akan update bug update. Okay, buat bug update. Jadi dia semua dah terjual kan. Lepas Jadi tu baki dia punya construction macam mana? Dia dah complete ke belum ke yang tu? Kebanyakan yang lama ni dah siap lah. Jadi kenapa sebelum ni tak update dia punya barang M? Saya pun tak pasti sebab bila semak balik rupanya taman hak lama-lama. Okay macam ni, tahu macam mana nak semak lepas dia perbetulkan? Okay, kalau kita dah betulkan, kita boleh semak dekat ad hoc tadi kan, Cik Kish? Okay, pergi ke ad hoc, pergi semak. Kalau dah semua sama, pindahkan skim tu ke dalam komputer tu lah. Okay. Nanti KNN Cik Sahrin saya minta buat satu sheet lagi lah macam tadi. Macam apa nama? Macam Pulau Pinang buat summary. Buat summary berapa skim yang dah belum diambil tindakan, berapa skim yang dah disemak, berapa yang dah diperbetulkan. Okay. Jadi at least saya tahulah. Tapi pelik ni agak perlahan saya terus sekarang cakap ni baru 4 baru betul ni. Lagi satu, Cik Kish nak tanya yang untuk projek Terbengkalai kan macam mana? Terbengkalai dia dah ada surat Terbengkalai ke belum? Takat ni dia tak ada hantar lah. Tak. Kalau cuba check dekat website KPKT ke call orang KPKT ke. Tanya dia projek ni masuk Terbengkalai ke tak. Kalau kata developer tu tak dapat call kan. Kalau tak dapat call developer tu, kalau kata dia kan dia dah bungkus, tanya dekat KPKT dia nak masuk Terbengkalai ke tak. Kalau dia masuk Terbengkalai, keluarkan. Kalau dia tak masuk Terbengkalai, biarkan. Sebab untuk projek Prima Kuala Perlis ni pun hari tu dia cuma hantar email je dekat Puan Amy. Dia kata projek ni dia perhentikan. Kalau dia berhentikan dekat site ada apa? Tak ada apa-apa? Tak ada apa. Memang tak buat apa-apa. Tak ada apa-apa, keluarkan dan maklumkan kepada Puan Khairunisa. Okey, maknanya saya akan keluarkan melalui helpdesk lah. Keluarkan melalui helpdesk, bagi tahu Puan Nisa lah, Nisa Napik kan. Bagi tahu dia keluarkan sebab dia projek ni dah tak jadi buat. Banyak unit tu 526 tu. Itulah banyak. Sebab dia 2 fasa. Okey. Okey, boleh Cik Sahrin bagi saya dalam esok. Semua ni pembetulan ke tuan esok? Bukan, yang list tu. Yang summary tu. Okey insya-Allah. Tapi kena siap lah dalam yang ni polis saya tu salah cakap polis tak ada kita tak ni kita expect siap tu 15 bulan 1 nanti. Okey. InsyaAllah boleh. Polis tak besar, tak banyak macam orang lain. So expectationnya dia cepat paling awal lah. Tapi itulah tuan, saya dalam periksa untuk merangkak-rangkak duduk cari benda tu. Saya zero lagi tu lah. Pakai ad hoc je. Nak semak-semak pakai ad hoc tu je. Sebab tu saya buat ad hoc tu senang nak buat cleaning. Baik. Okey alright. Okey, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sama. Siapa lagi? Melaka. Okey, polis ni Pening kalau dah ni boleh keluar lah. Tak apa. Saya dengan Melaka. Tak pernah ada jawab tu. Sat lah KH nak dengar jugalah. Tak apa, tak payah dengar pun tak apa. Alah hang lah ni Ruby nak dengar lah hang punya. Tak boleh, kami tak bagus macam apa. Tak ada mana.
Keluarlah depa. Keluarlah hampa. Your entire screen ke window? Tak tahu. Minggu tu macam mana? Oh, sekarang dulu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk Melaka, kami tak adalah buat yang banyak sangat. Tapi cuma kami dah listkan dah apa yang kami nak ambilkan tindakan lah. Jadinya ada yang sama yang present dekat output form tu. Memang kami tak adalah pindah sheet lagi. Kami letak je dekat tu. Apa tu? Hello? Berapa skim semua ada? Macam mana? Berapa skim semua ada? Melaka. Tak ni lah pula. Tak kira lah pula skim dia. Baru. Nanti saya akan update. Saya akan bagi tahulah skim yang ada berapa. Yang dah betul ada berapa banyak? Yang betul alah tak kira lah, tapi tak banyak lah Cik KH, tak banyak. Sebabnya kita punya strategi kita nak key in sekali dengan borang B dan talikan terus untuk yang semakan tu. Betul. Jadinya untuk Melaka semakan yang paling banyak kita orang punya masalah tu semakan semula bagi borang B antara prison dengan OF, yang itu paling banyak lah. Dan juga ada satu lagi masalah yang ni. Tak tahu macam mana? Dia paling banyak apa? Yang paling banyak yang masalah yang ni yang tak tally lah. Contoh kan semakan semula borang B di antara prison dan output form. Yang tu lah paling banyak. Contoh dia ada punya beza tu pun tak banyak lah. 28 prison, 26 output form macam tu. Okay, untuk yang untuk yang ni kan, yang lot 2266 Bandar Baru Sungai Udang ni, dia ada macam kurang satu. Kurang satu ni disebabkan oleh dia ada satu je lot banglo. Duduk situ tu kita nak masukkan juga ke macam mana? Kalau dia bawah developer masuklah. Kalau dia tapi dalam apa pun kalau masuk kan? Kalau dalam apa form, kalau satu unit tu dia tak masuk. Apa form tak masuk? Dia sebab kena masuk. Kena masuk. Sebab dia satu unit je untuk lot banglo tu. Dia binaan developer ke dia binaan ni? Binaan sendiri. Dia binaan developer. Kalau dia binaan developer dia masuk dalam skim tu kena masuk lah. Okey. Nanti dia akan tally bila kita orang masukkan dalam apa form lah. Apa form dah ada ke tak? Ada. Cuma tak masuk satu sebab saya ingat sebab dia satu unit banglo je. So saya tak masuk dalam apa form, tapi kena masuk bilangan. Kita kira satu skim. Kita bukan kira by jenis. Oh, okey. Kalau katakan dia kurang daripada 5 kan. Kita tak terjual kan. Kita bukan kira by property type, kita kira by satu skim. Katakan dia ada 2 tak terjual seminggi, 3 tak terjual terrace, still 5. Bukannya kita kira 2, bukan kita kira 3, kita kira 5. Satu skim. Faham. Faham So nanti kalau yang beza macam tu saya akan betulkan dalam output form lah. Betulkan output form. Tambahlah kat output form. Baik. Alright. Lagi apa masalah? Okay. Apa lagi soalan? Ada lagi soalan? Lepas tu Laka punya yang apa nama? Sekejap saya tengok ya. Yang warna macam borang B dengan ni Prism apa form ni kena spesifik tau. Kena bagi tahu apa sebenarnya yang disemak. Nak kena semak dia punya nama skim ke, nak kena semak dia punya bilangan unit ke. Baik. Kena spesifik bagi tahu, jangan semakan semula. Saya pun tak tahu apa benda awak nak semak. Baik. Kena bagi tahulah apa benda yang awak nak kena semak tu. Baik. Okay, macam ni kan pasal 1A Taman Saintek, nama pun dah lari. Situ awak kena tulis. Nama perbetulkan nama, perbetulkan apa nama. Macam ni ada satu syntax ni under construction dalam output form not constructed, mana satu yang betul. Yang tu pun awak kena betulkan. Bilangan pun salah, tak sama.
Ada 3 unit beza, mana satu yang betul, output form tu beza. Yang tu kena jelas tulis kat situ tindakan apa yang buat kan. Baik. Lepas tu awak kena bagi tahu tarikh nanti bila dah betul, bila betul kan. Macam tu betul lah tu, ada dah sama tarikh tu kan. Okey. Setakat ni Melaka macam tu lah masalah dia. Dekat ad hoc lepas dah betul, pergi balik nama skim tu. Dah tengok tadi kan macam mana Pening buat kan. Dah Faham kan? Dah So kalau dah faham, buat kaedah sama lah. Pergi tengok balik dekat ARS ad hoc tu. Lepas tu kalau dia dah betul, barulah sahkan dia dah betul-betul kan. Okay. CKH kita nak ikut skim nama tu dekat Prism ke kat output form? Dia mudahnya ikut dekat Prism. Sebab kat Prism tukar dekat output form dia mudah. Sebab kalau kat Prism awak kena hantar ke helpdesk pula. Alright. Susah lagi susah. So nanti Q4 ni saya betulkan nama terus dekat output form lah. Okay. Alright. Kalau letak kat catatan jangan lupa, nanti diorang cari-cari tak jumpa nanti. Baik. Kat output form tu tulis siap ada catatan tu kan. Telah ditukar kepada nama daripada berapa. Yang masal ditukar kepada Yang bill and sell tu. Macam mana? Yang bill and sell ni yang masukkan juga apa? Okay, satu lagi. Contoh yang colour purple tu, dia tak masukkan dalam output form kerana ada konsep build and sell. So kalau konsep build and sell nak masukkan ke juga dalam output form? Yang ni dekat dalam Prism dah isi ke dia punya barang B? Dah isi dah kan? Cuba tengok kat ad hoc. Macam kami tadi lah kan, KH yang kata dia pun nak buat dulu baru jual tu. Yang tadi. Cuba buka dulu. Kalau dia nak jual lagi, kita kena tukar dia kepada not yet sold lah. Not yet launch. Not yet launch, okay. Kena buat dia bug update, not yet launch. Lot 8. Sat mencelah sikit Ruby, sorry celah hampa sikit. Ni maksudnya KH, kalau kita dah capture K kan, okay, dia tak ada launching, tak ada jual lagi di input form. So kita tak payah masukkan lagi ataupun masukkan, just tulis kat tepi tu catatan. Not yet launch lah, apalah saya. Not yet launch lah. Maksudnya dalam input form kita kena masukkan juga. Tapi tulis not yet. Input form tak masuk lah kan. Kenapa masukkan dia tak dilancar kan? Sorry. Kalau tak dilancar tak masuk input form kan. Tak payah masuk. Cuma di Prism kena isi juga borang B. Not yet, kalau tak panggil borang B, tak payah hantar langsung borang B. Betul? Betul jugalah. Boleh juga. Betul juga. Okey. Cuma dia macam ni, kalau kadang-kadang dalam satu skim tu dia buat 2 fasa kan. Ya. Dia ada 200 unit. 100 unit dia lancar, 100 unit dia tak lancar. Okey. Yang 100 unit tu yang kena letak not yet launch. Okey. Kalau satu unit tu semua tak lancar lagi? Kalau semua dalam satu skim tak lancar, hantar borang B dulu. Jangan hantar borang B dulu. So input form pun tak payah masuk. Kena bagi tahulah catatan. Masuk juga input form kan guys? Tak perlu. Tak perlu. Okey. Kalau semua tak perlu. Kalau sebahagian dah lancar. Okey, Mai faham. Cuma sekarang di Prism Mai tak payah hantar borang B, betul? Ya. Alright. Okey, jelas. Okey Sam. Betul dah lah. Okey dah. Okey, lagi? Ni yang bill and sell. Nak tunjuk apa dia? Yang bill and sell. Ambil and sell tu. Sama lah tadi. Tak payah hantar lagi lah kalau ni. Tapi cuma saya nak tengok dekat ad hoc. Macam mana? Ni ad hoc. Dah buka lah. Buka ad hoc. Dah. Tak nampak pun. Ni? tak share lah. Tak share. Share ni. Share entire screen. Awak pegang file. Entire screen. Kita pakai entire screen. Tekan ni dulu. Unshare dulu. Stop sharing. Stop. Okay. Tu Share entire screen.
Share entire screen. Ya. Tu klik okey. Tekan gambar tu dulu. Okey. Okey, buka file tadi. Okey. Buka Excel. Okey. Okey, CCC dia nampak? tak ada, BDKLM ada. Okey. Alright. Cuma dia nombor dia tak launch lagi lah. Ha. Dia punya launch date ada ke? Tengok tadi ya. Tak ada. Ada je launch date tu. Dia bubuh tarikh tapi tak Maknanya tak dah jual. Dah dihantar barang B dah ni. dia hantar orang Cik KH. Dia hantar barang B, maknanya dia dah lancar lah. Tapi dia tak ada jual lagi. Tapi konsep build and sell. Kenapa dia hantar barang B kalau dia tak lancar lagi? Sebab kita hantar surat kat dia. Okey, kalau macam ni dia dah buat barang B kan, awak buatkan jadikan semua tu not yet launch. Not yet launch. Okey, Buat baik. update, not yet launch. Baik. Baik okey. So nanti borang B untuk kuarter 4 ni tak payah hantar lah untuk dia ya? Kalau dia tak jual lagi, tak payahlah. Tapi alright. check dulu lah, confirmkan dia betul-betul dulu. Kalau dia dah jual kan kita tak tahu, susah juga. Okey, baik. Confirmkan dulu Baik. Jangan buat ni dulu lah, assumption dulu lah. Biar dia confirm. Okey, baru kita confirm. Okey. Kita tak tahu. Betul. Yang ni dia Check yang lain-lain tu sama kat. Yang purple semua, yang purple tu buat macam ni. Tengok kalau dah ada tarikh launch date tu, kalau betul dia buat build and sell, buatlah pakai not yet launch tu. Cuma saya takut bukan apa, kadang-kadang kita ingat dia build and sell tapi tiba-tiba dia jual kan. Dia dah lancar, dia dah jual, kita yang tak tahu. Nanti kita ingat macam banyak pula projek kat Melaka ni tak terjual, susah juga. Okey, faham. Okey lah. Lepas tu yang lain tu yang lain-lain tu taman lama-lama sebab tu dalam output form dah tak ada. Okey, so keluarkanlah. Bukan Kami kena cleankan dulu, lepas tu baru boleh keluarkan lah. Maknanya letak dia sebagai ni lah, sold out semualah. Baik. Satu harga. Babak update satu harga, lepas tu letak satu tarikh, habiskan jual terus satu tu. Okey, baik. Okey. NA tak ada tak banyak NA. NA tak Ada banyak. satu Ada skim satu je. je. Satu je okey lah. Betulkan je lah. Macam Pening NA. tadi saya dah cakap. Yang ni sebab dia tak ni lah ni. Dia tak betul cara dia buat lah ni. Saya rasa sebab kita orang mungkin sebelum ni key in atas OE bukan atas borang. Itu pun Sebab tu dia jadi NA. Kira macam kita terskip progress borang tu. Jadi dia akan jadi NA. Walaupun dekat inquiry tu dia tulis benda tu dah tutup semua kan. Tapi sebenarnya dalam sistem dia belum lagi. Okey. Kena semak lah sama ada. Dia ada dua kaedah lah. Pertama, kalau dia masih dalam construction, kita boleh minta delete dulu projek tu, kita buat balik daripada K. Tapi kalau dia dah lama dah siap, cuba minta tolong helpdesk untuk isikan tarikh ke dalam unit-unit tu, tarikh K dengan L tu, ikut tarikh yang betul lah. Suruh dia minta dia fill in dalam database. Baik. Dia orang tak gemar buat benda tu, dia takut ada problem juga. Tapi cuba je lah dulu kalau dia nak buat. Boleh lah. Biasanya dia orang suruh kita isi sendiri. Itulah dia. Sebab susah benda tu, banyak sangat unit. Banyak satu-satu unit dia pun banyak kerja kat skim-skim apa nama orang-orang lain kan nak buat habis juga. So kalau awak punya tu dah terlalu banyak, tu dia terpaksa minta tolong kita juga yang buat daripada awal. Okay. So hati-hati jangan lompat-lompat lah sebenarnya kalau skim-skim baru ni. Kalau dia masih terjual, jangan dilompat-lompat. Buat daripada KLM. Dia pun kita pakai ni je, pakai apa nama? Pakai dalam queue sama pun tak apa, okey. Tak ada masalah. K dengan L tu tarikh queue sama tak apa. Pakai borang queue sama tak apa. Okey. Maksudnya kalau yang skim lama-lama tu, kalau ada NA semua pakai 33 KLM tu pakai satu tarikh boleh ke cik? Dia bukan pakai satu tarikh, pakai tarikh mana boleh sama. Tarikh kan lain. Memanglah.
Yang borang quarter tu boleh pakai sama. Maknanya Q3. Oh, borang quarter. Okey. Q3, borang Ha-ha. KLM boleh pakai sama. Yang tak boleh tak satu tarikh lah. Maknanya tarikh time tu tarikh kelulusan pelan bangunan tu juga tarikh construction tu juga tarikh CCC tak boleh lah. Kena ada beza lah. Maknanya kena ada beza 2 tahun lah. Kalau kata dia Cuma siap, boleh pakai borang quarter yang sama lah. cuma contohnya kan M tu 2020 kita anggarkan lah 2020. Construction mesti 2-3 tahun punya. Kalau kata swasta letaklah 3 tahun. Letaklah 2017. Dia punya tarikh tarikh start dia. Kalau kata landed letaklah 2 tahun, maknanya mungkin dia start 2018 lah. Anggar macam tu je lah. Kan? Okey. Okay. So tu je kot. Tu je lah kot. Tu je. Buat summary lah. Buat summary macam ni lah. Macam Penang buat lah Ruby. Nanti hantar saya lah. Bila ke? Besok ke? Tapi Ruby kena ni lah. Kena cepat sikit. Lambat dah tertinggal lah korang ni. Banyak lah tu. Skim banyak lagi tu saya tengok. Okay, Ruby boleh Ruby. Nanti bulan, sebab bulan 1 kan, tengah bulan 1 kan, pengarah nak tengok. So Okay. Melaka ni dia expect macam okey lah. Sebab Melaka pun tak besar sangat kan. Okey ke tak okey? Okey, cuma nak tanya lah, yang saya cakap tadi kan dekat dalam grup tu, yang Pulau Melaka tu dia ada masuk ke tak dalam ni? Apa form kedai? KH tengok projek yang dah siap ke yang belum? Yang dah siap lah yang saya tengok tu. Kalau yang tu dah lama sangat dah tak ada dalam Abu Form. Dia masih jual ke tak? Dia masih tak terjual ke? Yang banyak-banyak kat Pulau Melaka tu. Ya. Banyaknya tak terjual. Tapi overhang kita tak banyak pun kedai kat Melaka. Macam mana? Saya tak tahu orang belum masuk ke tak. Takkan ada macam tu. Kita tengok balik kat form kedai tu, ada tak yang Pulau Melaka tu punya projek? Saya rasa patut ada. Sebab saya tengok banyak tak jual tau. Saya faham. Yalah kalau ikutkan overhand tu kena masuk. Kalau katakan tapi kalau dia memang dah lama dikeluarkan kena masukkan juga ke? Kenapa dia dikeluarkan? Saya tak pastilah sebab saya sambung apa form kedai tu tak ada Pulau Melaka tu. Tak boleh lah. Sebab saya pun pelik juga. Sebab saya adalah beberapa kuarter lepas lah, saya perhati je nombor bilangan overhang kedai dekat Melaka tu. Sebab Melaka ni saya selalu pergi sebenarnya. Kata tak bulan saya pergi. Saya perasan Pulau Melaka tu banyak kedai. Kenapa tak macam kat overhang kita ni tak ada? Takkan nak kata dia laku dia beli tapi tak ada penyewa kan? Tu saya fikir macam tu lah. Tapi kalau awak kata sebenarnya dia banyak tak terjual, maknanya memang kita kena laku. Saya rasa dia dah terjual tu Cik KH. Cuma dia tak ada penyewa je sebab dekat situ dia punya target dia, boom dia tu adalah Arab City. Sebelah Harbour City tu ada Arab City. Kat situ Arab City tu dia dah dalam 80% siap tapi terbengkalai. Ada projek tu terbengkalai. Arab City kat mana? Tak, sebelah nak pergi nak pergi ke Masjid Terapung tu, kena lalu kedai, dia dekat belah kiri selepas Harbour City. Okay. Dia memang cantik lah kalau benda tu jadi, dia memang cantik. Dia memang dia punya boom dia tu. Dia yang bangunan warna coklat tu Ya, bangunan yang coklat tu. Disebabkan oleh saya ada tengok dia buka kedai kan. dia sebelum ni dia penuh je kedai tu sebabkan oleh KAJ Development tu dia ada sewakan banyak lah dekat situ sebabkan oleh isu KAJ Development tu yang tak boleh nak ada isu mahkamah yang pasal Melaka Gateway tak jadi nak bina tu. Ada satu Melaka Gateway, dia nak buat satu kepulauan dekat sungai, dekat laut tu. So kosong lah dekat situ. And then sekarang ni kita akan lebih, kalau contoh Harbour City tu dah siap, mungkin kat situ lah kot boom lagi. Tapi saya tak sure lah awak cakap ni kan. Sebab saya rasa unit kedai tu terlalu banyak untuk dah terjual semua. Okey, tak apa, kita semak balik sama ada dia memang tu. Sebab saya suspect yang ni Melaka ada problem ni sebenarnya. Tapi orang
Sebab kita tak lapor, dia orang tak tahu tau. Ha. Saya tengok Melaka ada problem. Servis department Melaka ada problem. Kedai pun Melaka ada problem. Kebanyakannya dekat tempat yang ditambak tu. Pos itu. Kan kat Pulau Melaka, dekat dekat Kelebang tu. On the way nak pergi ke museum. Dia orang tak Kapal selam tu kan. Saya suspect projek tu akan problem. Dia orang tak nak. Sebab saya nak cerita awak, sebelum PKP lagi saya dah tengok projek tu dah macam tu kan. Sampai sekarang saya pergi pun macam tu juga. Saya suspect dia ada problem lah. Kan? Betul tak? Betul. Sebab Memang tengok progress dia memang slow. Kalau slow tu slow sangat. Sebab tempat tu pun terpencil. Kalau saya tak ada kerja, saya nak nyewa kat dia punya service apartment tu kan, yang besar-besar tu kan. Jauh kot daripada Bekan. Lepas tu nak pergi makan pun jauh. Siapa nak duduk situ? Jadi kalau saya pun fikirnya tu, siapa yang nak beli kat situ pula? Kan biasanya duduk Melaka memang duduk ambil Airbnb ke apa ke kan. So sekarang ni kalau tempat tu saya rasa tak strategik lah. Jauh lah nak makan. Kedai-kedai makan yang dekat shop lot tepi jalan nak pergi Kelebang tu pun dah tutup lah. Ada satu shop lot tu kan, tiba-tiba ada satu shop lot kat situ. Gue ke belah kanan kalau kita daripada Bekan. Tutup semua kedai situ. Saya dulu semalam balik, saya lalu kat jalan tu. Saya tengok, dah tutup semua dah kedai ni. Saya kata kalau dah kedai ni tutup semua, siapa nak duduk situ? So saya ingat Melaka kena hati-hati sikit, terutama yang dekat komersial punya property ni. Sebab saya tengok Melaka dah nak jadi macam Johor dah ni. Banyak tak terjual. Okey Ruby dapat maklumat bagi tahu saya dulu tau. Sebab saya pun kalau nak masuk kan, saya tak berani nak masuk Melaka ni tiba-tiba banyak. Kita kena masuk sikit-sikit kot. Okey, tapi saya akan cuba dapatkan maklumat. Mungkin kita akan, ada juga developer yang tak bagi kita maklumat tu. Mungkin saya akan lebih agresif lah kot. Saya dah cuba call, tapi dia macam susah nak bagi. Tak, dia macam ni Ruby. Awak jangan cakap awak daripada JBH tu. Awak cakap memang nak berlakon lah tu lepas tu. Lepas ni nak berlakon je. Cakap awak ni buyer je. Cakap berapa unit dah jual lah. Saya nak ingat nak invest kat sini, berapa unit dah jual lah. Boleh je bagi tahu saya unit mana yang tak terjual lagi. Awak tengok dari situ lah. Okay. Alright. Okay. Okay, masih semua. Thank you. Masih. Boleh live. Habis dah KH? Dah. Okay. Tak KH. Nanti yang ni untuk kediaman je kan? Untuk komersial nanti menyusul juga ke macam ni? Ya, semua sama. Semua kita akan buat macam ni. Tapi kita akan settle kediaman semua dululah. Saya kena settle kediaman tu. Baru sebab kalau saya buat sekali nanti korang tak boleh nak fokus. Susah sikit. Okay. Faham. Okay, terima kasih KH. Terima kasih banyak. KKS nak tanya sikit boleh? Boleh. Macam apa tu kedai, macam pemaju dia bagi sewa dekat macam mak kedai RM2 3-4 tahun. Bolehkah kita consider terjual benda tu? Macam mana tu? Dia disewakan? Dia tak jual lah, tapi yang menyewa ni macam hak kedai RM2 Borondin macam dah 3-4 tahun. Dia bagi tak terjual lah. Dia disewakan lah. Ya. Sebenarnya kalau ikutkan dia dah berhuni lah sebenarnya kan. Dan dia sebenarnya kalau penyewa tu nak beli, dia jual lah. Itu kalau kita tengok tu macam dia tak akan jual lah, dia bagi sewa je lah. Sebab hasil dia tu kat sini pun pemaju bukan yang ni sangat. Pemaju bukan nak jual lah, dia nak sewa lah. Memang niat dia nak sewa lah. Sebab bila dah dapat penyewa macam tu kan, kita tengok dah 3-4 tahun dah. Okay, kalau untuk yang tu tandakan dia sebagai not yet launch lah. Sebab saya nak keluarkan daripada statistik tak terjual tu. Sebab dia bukan juga termasuk dalam ni, bilangan tak terjual. Sebab dia bukan untuk dijual sebenarnya. So kita letaklah dulu not yet launch. Okay, baik. Okay, alright. Terima kasih. Okay, lain-lain boleh lah. Masih